Muslimin dan muslimat wajib tak beri nafkah kepada ibu dan ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, ayat 215 Al-Baqarah ini. Sebab turunnya, sebelum kita lihat penafsiran, sebab turunnya adalah berhubung dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amru bin Jamuh radhiyallahu anhu, seorang yang kaya raya. Lalu Amru bin Jamuh telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang harta dia yang banyak tu, dia nak bagi ke siapa. Itulah sebab turun ayat ni. Harta yang banyak ni nak infak, nak bagi ke siapa? Dia tanya Nabi. Inilah iman para sahabat. Mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Mereka merasa tidak senang kalau harta yang banyak itu tidak diagih-agihkan. Ini sifat mereka. Sebab itu Dr. Ali Ash-Shalabi telah menulis di dalam suatu tulisannya bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di dalam peperangan Tabuk telah membawa separuh daripada hartanya untuk diinfakkan dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk pada tahun 9 Hijrah adalah perang yang terakhir yang disertai oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Perang Tabuk berlaku di kawasan atas lagi daripada Jordan, di Tabuk. Kawasan padang pasir yang empunya salji. Salji turun di Tabuk. Bagaimana bila Nabi sampai di Tabuk, tentera Rom tidak datang, tak berani nak berperang dengan Nabi. Nabi tunggu tentera Rom di Tabuk selama 23 hari. Tunggu tak datang. Maka Nabi pulang ke Madinah. Perang Tabuk, sahabat infak harta yang banyak. Sayyidina Uthman dengan 700 ekor kuda, siap dengan ladang, siap dengan talinya, siap komplit sebagai seekor kuda yang bersedia untuk berperang. Sayyidina Umar dia bawa separuh harta dia. Dan sebelum dia serah pada Nabi, dia bercakap dalam hati dia, dia kata kali ini Abu Bakrin tahulah siapa Umar.
aku akan lawan dia, kata Saidina Umar. Sebab Umar tak pernah dapat menandingi Abu Bakrin dalam apa keadaan pun. Sentiasa Abu Bakrin mendahului. Lalu dalam perang Tabuk, Umar bawa separuh harta dia. Kira kalau 100,000 bagi 50,000 lah. Banyak tu. Lalu Nabi tanya dia, apa tinggal kat hang? Kata tinggal separuh. Ini separuh ni. Separuh lagi ada simpan untuk anak bini makan, nafkah dan sebagainya. Tiba-tiba datang Abu Bakrin. Dia bawa semua harta dia. Semua, bukan separuh. Umar separuh, dia bawa semua. Nabi tanya, apa tinggal padamu? Tak ada dah, tinggal Allah dengan Rasul. Umar kata, memanglah aku tahu aku takkan dapat mengalahkan Abu Bakrin sampai bila-bila. Dia duk ingat separuh dia hebat dah. Abu Bakrin lincin, tak ada apa, tinggal Allah, tinggal Rasul. Dan Nabi tak kata apa. Kenapa Nabi tegur Abu Talhah? Apabila Abu Talhah infak kebun tamar dia semua, bila Nabi tanya, hang bagi semua? Nabi kata, dah, separuh. Separuh bagi anak bini makan. Bagi separuh sudah. Tapi kena Abu Bakrin, Nabi diam, tak kata apa. Ulama membahaskan, ulama sebut, inilah iman Abu Bakrin. Inilah iman dia. Sebab itu dalam hadis kan sebut, kalau timbang dunia dan segala isi, timbang dengan iman Abu Bakrin, berat lagi iman Abu Bakrin kalau mau ditimbang dunia dan segala isi. Sebab itu Nabi diam, tak kata apa. Abu Talhah Nabi tegur, jangan bagi semua, bagi separuh. Separuh hang makan anak bini. Tapi Abu Bakrin Nabi tak kata apa, sebab iman dia hebat. Lalu ulama bahas, ulama kata perbuatan ini, yakni bagi semua sampai tak ada apa ni, ulama kata khas untuk Abu Bakrin sahaja. Kita tak boleh ikut. Kita tak dibenarkan ikut. Gaji 5,000 bagi kat masjid Merebah Pulah 4,990 bor dalam tong. RM10 yang tinggal habuan beli rokok daun. Tinggal RM10 habuan beli rokok. 4,990 bor dalam tabung. Tak boleh lagu tu. Masjid seronok lah, duit banyak. Kita tak boleh buat lagu tu. Tu tanya tu anak bini, tak apa, Allah Ta'ala ada. Betul Allah Ta'ala ada. Usaha hang mana? Tak boleh. Sebab itu kata ulama, itu hanyalah milik Abu Bakrin sahaja. Kita tak boleh tiru sebut tinggal Allah Rasul lincin harta. Sebab Abu Bakrin iman dia tak boleh lawan. Begitu perbahasan para ulama. Maknanya sahabat begitulah. Dia tak boleh tengok harta dia banyak, nak buat apa. Lalu Amru bin Jamuh tanya Nabi. Maka turunlah ayat ini 215 Al-Baqarah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Allah turunkan ayat memberi jawapan kepada pertanyaan Amru bin Jamuh. Allah kata, qul ma anfaqtum min khairin. Lalu Allah sebut, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada. Lalu Allah susun ikut keutamaan.
Allah susun ikut prioriti, keutamaan. Allah kata, qul ma anfaqtum min khairin, lalu Allah sebut yang pertama, falil walidain, kepada kedua ibu ayah kamu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, wajib tak beri nafkah kepada ibu dan ayah? Jawabnya wajib kalau mereka susah. Itu ada pandangan. Kalau mereka senang, tak payah bagi pun tak apa. Mak ayah ada rumah sewa 20 biji, tak payah bagi, tak apa, kaya dah, sebulan masuk 20,000. Namun kalau kita beri, lagi baik, walaupun sikit, sekadar menggembirakan dia, dia seronok, anak dia ingat ke dia, ini lebih aula. Namun kata ulama, kalau mak ayah tu kaya, tak bagi pun tak apa, namun bagi lebih elok. Sebab mereka dah kaya. Ni mak ayah yang susah, mak ayah yang susah, makanya kena bagi. Itu Allah sebut falil walidain, terhadap kedua ibu ayah kamu. Kena bagi duit tiap-tiap bulan, bagi. Bagi duit tiap-tiap bulan, terutama bila mereka adalah orang-orang yang susah, duk berdua di kampung, susah. Bagi. Jangan kita lupa, kalau senang ada pandangan tak bagi pun tak apa, tetapi bagi lebih elok. Sebab apa? Mak ayah kita, ibu ayah kita, yang punyalah banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kita buat baik kepada kedua ibu dan ayah. Wa wassaynal insan biwalidaini ihsana. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berpesan, dan telah kami wasiatkan kepada setiap manusia bahawa terhadap kedua ibu dan ayah mereka ihsana, buatlah baik, berbuat baik, ihsan kepada mereka, kedua ayah, ibu ayah kita. Sebab itu saya katakan, betapa beruntung yang masih empunya ibu dan ayah. Allahu Akbar. Kita yang dah tak ada ibu dan ayah, hanya memainkan kenangan sahaja, hanya mampu untuk infak, bersedekah dan niatkan pahala kepada mereka. Nak bagi macam dulu, cium tangan dia, buh duit, tak ada dah. Tak ada dah, tak ada peluang dah. Allah, sedih kadang-kadang, tak ada. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang masih ada, jangan lepaskan peluang. Inilah peluang yang cukup mahal. Nanti bila dah tak ada mak ayah kita, barulah kita tahu macam mana nilai dia. Kerana perintah Allah supaya kita buat baik kepada kedua ibu dan ayah kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat berapa? Al-Isra ayat 23. Surah Al-Isra, Allah sebut wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan suatu hukum. Apa dia? Alla ta'budu, jangan kamu menyembah kecuali Allah, dan terhadap kedua ibu bapa berbuatlah baik. Sehingga ulama bahas ayat jangan menyengutukan Allah tu sebaris dengan berbuat baik kepada ibu dan ayah. Punyalah tinggi darjatnya. Maka harta kita jangan kita biarkan begitu sahaja, tetapi ada hak untuk ibu dan ayah kita. Kalau dah meninggal, ibu ayah mertua kita.
kerana ia tetap hukumnya seperti ibu dan ayah sendiri. Ini besarnya benda-benda ini, kena faham. Maka Allah sebut pertama sekali, falil walidain, kamu kena infak harta kamu kepada kedua ibu dan ayah kamu. Satu. Dua, kata Allah, wal aqrabin, kaum kerabat kamu. Kaum kerabat paling aula tentulah adik-beradik yang susah. Adik-beradik dulu, bukan semua kita senang. Tidak semua senang. Bukan semua Allah bagi rezeki yang sama. Susah. Maka kita yang lebih rezeki, bantu. Takat mana kita mampu, dia minta, kita mampu bagi, bagilah. Tak banyak, sikit kita bagi. Sebab menolong, membantu, infak pada kaum kerabat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tak sama rezeki kita. Ada yang susah, ada yang menoreh getah, ada yang jual kuih. Susah. Susah. Dalam keadaan kita tahu berapalah pendapatan yang mereka ada untuk menyara anak, suami pun kerja lebih kurang aja, maka kaum kerabat menjadi keutamaan. Kalaulah adik-beradik semua senang, tengok pula kerabat lain pula, sepupu ke, anak buah ke, tu kerabat kita semua. Tu semua tali silaturahim yang ada hubungan darah dengan kita, sepupu kita. Tentulah ada hubungan darah. Tak ayah adik-beradik, mak adik-beradik. Macam tu dengan ayah atau ibu kita. Tetap dia kaum kerabat yang mesti dibantu. Ingat tu, selepas ibu ayah, kaum kerabat kita. Dua. Tiga, Allah letak wal yatama, anak yatim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak yatim amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk di antara 7 dosa-dosa besar ialah memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta anak-anak yatim. Sehingga ulama meletakkan hukum, kalau matilah seorang ayah, kalau keluarga kutlah nak buat tahlil ke apa ke, pastikan harta ayah tu dah faraid. Dah faraid semua dapat, baru boleh buat. Jangan tak faraid lagi buat, dibimbangi kita memakan harta anak yatim, sebab ada hak di dalamnya kepunyaan anak-anaknya. Ni kena faham. Boleh nak buat, ulama kata harus sahaja, tetapi setelah clear segalanya, hutangnya, faraidnya clear, buatlah. Jangan duk pergi buat suka-suka, nanti kita makan harta anak yatim. Sedangkan memakan harta anak yatim adalah salah satu daripada 7 dosa-dosa besar. Tuan-tuan muslimat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang diambil dari Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita 3 perkara. Yang 3 ni kalau kita buat, Nabi kata Allah akan lembutkan hatimu, Allah akan melembutkan hati kita, dan Allah akan menunaikan hajat-hajat kita. Ini hadis dihukum hasan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir Al-Imam As-Suyuti, di mana Imam At-Tabrani mengambil hadis ini daripada Abi Darda, jalur dan jalan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu,
Nabi kata hampa buat 3 ni, hati jadi lembut, hajat tertunai. Siapa yang tak nak hati dia lembut? Sebab hati bila keras punah, tuan-tuan. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian daripada itu, hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Yang itu yang kita takut. Hati dia boleh jadi keras sampai dia lebih keras daripada batu. Di dalam surah yang lain, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, yang buta itu bukan penglihatan mata, tetapi yang buta itu adalah hati yang duduk di dalam dada-dada kamu. Jaga. Bahaya dia bukan kedua mata ni buta dah, tetapi yang sebenar buta adalah hati yang duduk di dalam dada. Dan hati bila keras, hati bila buta, senang aja kita nak scan. Antaranya kata ulama, bila dia buat dosa, dia tak rasa apa. Dia buat dosa walaupun besar, dia tak rasa apa. Dia fitnah orang, dia buat cerita yang orang tak buat, dia mengadu domba, macam-macam. Dia buat dosa besar, dia makan rasuah, dia rasa dia betul, dia rasa dia tak salah. Dia buat benda-benda yang dosa dia cukup besar, dia tak rasa apa. Itu tanda hati dah lingkup. Jangankan dosa kecil lagilah. Dosa besar tak rasa apa. Itu tanda hati sudah rosak dan mati. Buat dosa tak rasa apa. Payah nak menangis bila fikir dosa. Tu pun tanda hati keras. Kata Imam Al-Ghazali, hati ni payah nak teriak, payah air mata ni nak jatuh, payah. Sebab hati keras. Berat. Boleh scan diri kita. Sedangkan orang beriman, kata Nabi, kalau dia buat baik, dia seronok. Tuan-tuan mai kuliah malam ni seronok tak? Seronok. Saya datang mengajar seronok tak? Puas? Seronok. Itu tanda iman, kata Nabi. Hati hidup. Apabila buat dosa, dia cepat menyesal. Dalam hadis yang lain, dia melihat dosanya macam gunung nak empat kepala dia. Walaupun dosa dia kecil, kata Nabi. Dia buat tu dosa kecil, tapi bila hati dia hidup, dia beriman, hati dia lembut, dia nampak dosa kecil ni macam gunung nak timpa kepala dia. Tapi munafik, kata Nabi, puak-puak munafikin, dia buat dosa besar, dia nampak macam lalat hinggap di hidung dia, dia kuih gitu. Nabi sebut, dia tak rasa apa, macam lalat hinggap kat hidung, kita tolak gitu. Begitulah orang munafik. Tidak rasa dosa yang dia buat adalah besar. Orang beriman buat dosa kecil, dia rasa macam gunung nak empat dia. Wah, dosa dia bukan besar mana pun, tapi dia punya menyesal, tak ada ayat. Itu tanda hati hidup. Buat ibadah sedap, kita selawat pada Nabi sedap, kita berzikir rasa sedap, kita baca Quran rasa sedap. Itu tanda hati hidup. Nah, Nabi kata, hampa buat 3 ni. Buat 3 ni, hati jadi lembut dan Allah tunaikan hajat. Dan 3 ni berkaitan anak yatim. Pertama, irhamil yatim. Nabi kata, kasihanilah, belas kasihlah
pada anak yatim. Belah kasih. Satu. Dua, wamsah ra'sahu, usaplah kepala dia. Kita jumpa anak yatim, usap kepala dia. Dua. Tiga, it'amhu min ta'amika, bagilah dia makan daripada makananmu. Maksudnya kita beri mereka makanan. Itu yang kita buat kan. Kalau bulan Ramadan ke bulan mana ke, kan kita buat mengunjungi rumah-rumah anak yatim. Kita belai mereka, kita kasih pada mereka, kita belai kepala mereka. Sebab Nabi aja, wamsah ra'sahu, kamu sapulah kepala dia. Nak sebut anak yatim belum balik kematian ayah atau ibu, atau kematian kedua-duanya, maka itulah yatim piatu. Belum balik. Dah balik tak payah dah gosok kepala dia, buang masa ya. Umur dah 60, mak ayah tak ada dah. Tu yatim kematu. Bukan yatim piatu. Tu geng isak okok. Sekali geng isak okok, sapu kepala apa, luku kepala lagi ada. Ni yatim. Bila kata yatim belum balik, maka tiga ni kamu buat. Nabi kata irhamil yatim, kamu sayang anak-anak yatim. Wamsah ra'sahu, kamu sapu kepala dia, gosok tanda sayang. Yang ketiga, it'amhu min ta'amika, bagi mereka makan seperti mana kamu makan dari makanan kamu. Itulah yang kita buat. Tiga ni buat. Nabi kata lembut hatimu, ditunaikan hajat-hajatmu. Allahu Akbar. Tak mau lagi. Dan saya yakin tuan-tuan muslimat buat benda-benda ini. Dengar anak yatim kita tak tunggu dah. Bulan Ramadan panggil anak yatim, jatuh air mata. Tengok mereka datang menangis, kita tengok mak ayah dah tak ada. Allah sedihnya. Gembira dapat sampai hari raya, kita bagi 2 hari sebelum raya. Allah, walaupun tak banyak mana, sebab ramai, tapi kita bagilah, adalah sedikit untuk kegembiraan mereka. Mereka bangun sahur, makan sahur, kita tengok jatuh air mata. Mereka buka puasa, Allah, mak ayah dah tak ada. Sebab itulah ada sekali saya ziarah rumah anak yatim di Sarawak, di Kuching, Sarawak. Saya berbual dengan pengetua dia. Dan dia menyatakan bahawa, Ustaz perasan tak, kata dia, kenapa Allah Ta'ala sebut fa'ammal yatima fala taqhar, maka anak yatim janganlah kamu herdik. Kita baca aja, tengok tafsir, tapi orang yang jaga rumah anak-anak yatim, subhanallah. Tuan-tuan muslimat, dia tanya saya pun, saya kata wallahu a'lam, saya tak tahu. Dia kata, Ustaz, anak-anak yatim bila Allah kata jangan herdik, anak-anak yatim ni sensitif dia tinggi. Tu rahsia dia. Sensitif dia terlalu tinggi. Jiwa dia terlalu, apa kita nak kata, sayu, terlalu sensitif. Pernah Ustaz, anak-anak yang saya jaga ni, kata dia, bila ada cikgu yang herdik, yang mengajar mereka, dia ambil batu, dia baling kat cikgu. Batu-batu dia keluar bilik darjah, ambil batu-batu lempar kat cikgu. Sebab dia tak boleh, jangan duk herdik-herdik. Allah abad dah. Sebab dia tak ada mak, dia tak ada ayah, kasih sayang dia tak tahu nak cakap macam mana. Saya pun dengar Allahu Akbar, benarnya Al-Quran, benarnya Allah. Lepas tu dia sebut Ustaz, saya, dia tunjuk lengan dia. Ustaz ni yang jaga rumah anak yatim di Kuching, Sarawak ni, dia tunjuk lengan dia, Ustaz, saya 2 kali kena gigit dengan anak yatim sebab saya herdik mereka.
Dia tak boleh, perasaan dia tu kita kena jaga, cakap elok-elok. Dia cepat memberontak sebab dia tak ada kasih sayang mak dan ayah. Begitu Allah ajar. Dia gigit saya kali pertama, ustaz, saya boleh tahan lagi, okey lagi. Kali kedua dia gigit, orang yang sama, dia gigit kali kedua, saya kena pergi hospital injek. Bisa. Tu dia. Berkesan, berbekas ni, pakai jubah, berbekas dengan darah apa semua, pergi hospital injek, dan saya demam 2 minggu, dia kata. Ini anak-anak yatim. So kita kena menyelami perasaan mereka. Sampai dia kata dekat saya, orang lain hanya baca Al-Quran, hanya melihat kalam Allah, tapi kalau ustaz duduk di tempat saya tak tahu nak cakap macam mana. Terdiam kita. Orang yang jaga saja tahu. Berontak mereka, marah mereka, kena cakap elok-elok. Begitu. Walaupun tidak semua ustaz, tapi majoriti begitulah kata dia. Sampai bukti dia kena gigit di lengan kanan dia, sampai masuk hospital, kena injek. Doktor terpaksa bagi antibiotik untuk lawan kuman itu. Tidak dia merebak. Sampai tahap tu. Inilah anak-anak yatim. Sebab itu Nabi suruh apa? Wamsah ra'sahu. Kan Nabi suruh sapu kepala. Tu tanda apa? Tanda belai. Mereka memang macam tu. Tanda belai, tanda kasih, tanda irham. Kita sayang dia. Tak boleh nak jerakah dia cakap tinggi-tinggi. Sebab perasaan dia kita tak tahu. Perasaan dia kehilangan ayah dan ibu, kasih dan sayang dia tak dapat. Yang jaga walaupun tok guru, ustaz, tapi bukan ayah dia. Tu tak termasuk lagi ustaz. Dia kata bila ayah dia meninggal, mak dia kahwin lain, dapat ayah tiri pula buat onar pada si anak yatim. Ni banyak juga kes. Anak tiri pula buat hal pada anak yatim macam-macam. Ya Allah, ya Tuhan. Sebab itulah Nabi kata, aku dan orang yang menjaga anak yatim seperti ini. Nabi tunjuk 2 jari. Di akhirat, aku dan orang yang sayang jaga anak yatim macam ni. Nabi apa? Maknanya Nabi dan orang yang jaga anak yatim, dia akan hampir dengan Rasulullah pada hari kiamat. Sebab itu kita yang tak ada nak jaga, bukan jadi pengetua tempat anak-anak yatim ni, paling tidak kita dengan wang ringgit kita. Paling tidak sekali-sekala tuan-tuan muslimat, pergilah buat lawatan ke apa ke, rumah anak yatim di Baling, di Sungai Petani pun ada, buat lawatan, tengok kasih dan sayang kita kepada mereka. Memang sedih sebab mereka, kadang-kadang kita tak sanggup nak sembang dengan mereka. Sebab kita duk terbayang mereka tak ada mak ayah. Rasa sedih kita. Nak sembang pun tak berani. Sampai ke tahap tu. Inilah kita tengok mereka berlari apa, kita jadi terharu sungguh dalam keadaan sedih yang kita simpan di dalam hati kita. Allahu Akbar. Ingat, belum balik. Dah balik, terlepas dah daripada kategori anak yatim piatu. Dia belum balik, masih dipanggil anak yatim atau yatim piatu. Dan itulah yang termasuk di dalam apa yang kita sebut tadi, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa it'amhu wa min ta'amik. Iaitulah beri makan kepada mereka, sapu kepala mereka, usap kepala mereka, dan kasihani mereka. InsyaAllah Nabi kata, kamu buat yang ini, hatimu jadi lembut dan tertunai hajat-hajatmu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah kata wal yatama wal masakin, iaitulah orang-orang miskin. Yang ni biasa dah kita. Tiap-tiap tahun bulan Ramadan kita akan buat bantuan. Masuklah ke kampung Baling, saya pernah pergi. Labu Besar mana saya pernah sampai, masuk dalam hutan. Rumah, ya Allah, ya Tuhan, maaf sebut, dhaifnya, uzurnya, kira kategori miskin dalam Malaysia ni pendapatan 500 ke bawah, itu dikira miskin. 500 ringgit ke bawah, hak tu dikira miskin. Walaupun dia boleh beli rokok.
Walaupun dia boleh beli rokok dengan 500 itu, tapi dia tetap masuk kategori orang-orang miskin. Dan orang miskin memang satu golongan manusia yang memang mereka ini memiliki keistimewaan. Sampai Nabi sebut, bangkitkan aku ya Allah bersama orang-orang miskin. Itu hadis. Sampai tahap tu. Dalam riwayat yang lain, bagaimana orang-orang miskin akan terlebih dahulu masuk ke dalam syurga berbanding dengan orang-orang kaya, kerana kurangnya hisaban mereka. Apa yang nak dihisap? Harta tak ada. Banding dengan orang kaya, dengan kenderaan, dengan rumah. Rumah pula berlapis-lapis, 7 tingkat, 5, 6, 7, yang tu jin duduk. 1 sampai 2 mereka duduk, 3 dengan 4 anak jin, 5, 6, 7 bapa jin. Berapa banyak orang rumah besar-besar tapi tak duduk. Buat saja sampai 2 tingkat setengah, 3 tingkat, macam-macam. Hak duduk berdua. Yang dua-duanya saluran 1 dalam pilihan raya negeri. Tak larat dah. Jalan 2 langkah, batuk 16 kali. Itu saluran 1. Tak larat dah. Makan pun tak larat, bulu kenin pun jatuh atas lantai lah, tak larat dah. Rumah tu dia besar, jin duduk atas tu, ambil kat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, orang kaya tak banyak kena hisab. Mereka masuk syurga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Allah Ta'ala beri kita peluang sekali lagi. Dengan adanya orang-orang miskin, kita boleh dapat pahala. Kita boleh dapat pahala. Bukan kita gembira dengan miskin dia, dah, kita simpati. Dengan simpati itu dapat pula kita pahala. Kumpul-kumpul bulan Ramadan, pi bagi beras, kopi, segala mihun kita beli, rokok beli sendiri. Tak ada pasal lah kita nak bagi. Kita bagi hak asas minyaknya apa semua. Lepas tu ada duit raya sikit, kita kumpul-kumpul, boh dalam envelope, seorang 50 duit raya. Ada duit raya dapat, beras dapat. Pengalaman kita lah, tuan-tuan pun sama kan. Waktu dia peluk beras tu, ya Allah, nak jatuh air mata kita. Dia punya senyum pengen nak koyak telinga. Pernah ada rumah mana, belah baling mana saya masuk, duit ingat peti air, rupa lemari baju. Saya duk ingat peti air. Tengok almari baju. Peti air tu jadi almari baju. Wow, entah bayanglah. Tengok atas bumbung, ya Allah, ya Tuhan, berlubang-lubang tiri hayat. Itulah Kedah, negeri orang kaya menabur bakti, orang miskin menumpang teduh. Itulah dia negeri kita Kedah, yang insya-Allah kita akan terus bersama membantu dan menolong bersama kepimpinan negeri kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, adanya orang miskin, kita boleh dapat pahala. Bukan nak gelak pada mereka, jangan. Tetapi pahala tu kita dapat untuk menggembirakan mereka, dan mereka boleh dapat habuan sikit daripada kita. Allahu Akbar. Ini wal masakin. Allah susun begitu. Mak ayah, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Kemudian wabnis sabil. Wabnis sabil ialah orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Yakni mudah cerita, orang yang bermusafir, putus belanja dia. Putus belanja. Dia musafir. Tengah jalan, katalah minyak kereta dia habis. Dia musafir, minyak kereta habis. Kereta pula kita tengok, Allahu Akbar, ampun maaf, exhaust ikat tali rupiah. Tanya dia, main mana ni? Tersadai kat tapah, main mana ni? Johor, dia kata. Kita duk fikir, biar betul. Daripada JB bang. Saya duduk JB, dia kata. Main, pi mana? Nak pi Alok Start, dia kata. Contoh lah. Sampai Kampar, breakdown kereta, minyak habis. Kita tanya, ni minyak habis, duit ada? Tak ada bang. Dia buka wallet dia kosong, tak ada pulak duit.
Bagi sikit kat dia. Tu termasuk dalam benda yang Allah suruh dan perintah kepada kita. Jangan duk buat pandang di atas bawah ni. Ambil betul Tok Sah duk sangka buruk lagi tu. Dia tipu kita, dia jawab dengan Allah. Ceritanya kita diperintah Allah, Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalan ketika musafir, wajib kita bantu. Ni Allah pesan dekat kita. Allah letak last sekali prioriti dia, yang last sekali Ibnu Sabil. Sebab yang ni jarang kita jumpa. Allah letak yang pertama sekali selalu kita jumpa kalau belum meninggal, mak ayah kita. Lepas tu kaum kerabat, adik-beradik selalu jumpa tak? Selalu. Lepas tu anak yatim, selalu jumpa anak yatim? Selalu. Miskin? Selalu. Last sekali jarang jumpa orang musafir putus bekalan. Jarang. Jarang sangat. Tapi bila jumpa, ada hak untuk dia yang kita kena tunaikan. Jangan duk biar. Dia kata minta tolong bang, kot 50 ke tak apa, kita bagi. Isi minyak. Isi minyak bocok pula dah. Ezah ikat tali rupiah, mengalir pula minyak celah mana tak masuk pula dalam tangki. Mula kita pening. Mula kita pening. Nak buat lagu mana? Tak ada dia lagu, kena telefon towing. Kita kena keluar duit dalam bank jawab dia. Bayar towing tu boleh pahala cerita dia. Towing, lepas tu pandai ke dia lah. Dia nak lepas tu di mana dengan tower tu, dengan kereta towing tu. Kita tolong takat tu, kita mampu. Allahu Akbar. Harap-harap dari isi minyak tu, start tu okey lah. Harap kita begitulah. Yang naik motor kadang-kadang kita tengok kan, tengah jalan tolak. Apa salah bagi signal? Kalau belah siang apatah lagi, belah malam kadang kita bimbang juga. Kadang-kadang macam-macam kes berlaku. Kita berhenti tanya, apa hal dek? Minyak habis bang. Tolong bantu. Tompang ke dia ke, beli minyak. Banyak kali kadang benda-benda ni berlaku. Belikan minyak untuk dia, suruh dia bawa dalam tangki apa semua. Lepas tu huluk duit sikit buat belanja ke apa ke. Tengok-tengok kita huluk tu ada nampak kotak rokok. Jangan tarik pula duit tu. Harap kita bagi tu dia tak beli rokok lah, dia beli ayak ke apa ke. Benda-benda ni tuan-tuan, nampak benda kecil, tapi Allah letak dalam firman dia. Jangan cari pasal. Nampak dah tak apa, satgi ada orang tolong. Tak, kita mampu berhenti sila. Paling tidak tanya apa hal, ada masalah. Paling tidak. Jangan biar. Sebab kalau kita duduk di tempat dia, macam mana kalau kita yang tolak motor tu? Ini Islam. Sebab itu Imam Ghazali kata, bila kamu ziarah orang mati, kamu kena bayang yang mati itu kamu. Ini Islam macam. Dan ia diajar di dalam ilmu pengurusan. Dalam management diajar bahawa kita mesti ada satu sifat menyerap masuk dalam jiwa orang tu. Dengan kita berkata, kalaulah aku di tempat dia, kalau aku yang tolak motor tu, macam mana? Ini diajar. Saya belajar management dulu, pengurusan. Bab ini diajar. Iaitu kita merasa simpati pada orang dengan kita bawa perasaan kita dalam diri dia. Kalau aku yang miskin, macam mana? Kalau aku yang kehilangan mak ayah tapi belum balik, macam mana? Kalau aku yang tolak motor ni tengah panas, dengan bini pula duk dukung anak, Allah, jalan tengah highway tu, macam mana perasaan kalau kita? Maka tentulah dia datang satu sifat nak membantu. Paling tidak anak isteri dia mai tumpang kereta kita dulu. Syarat bini kita ada lah. Jangan kita pergi tumpang pula lagi nak buat pelari bini aku apa. Kawan tu pun nak risau. Syarat bini kita ada, mai tumpang dek. Hang tunggu sat. Kita bawa lah dulu pergi ke mana, ke kedai ke apa, patah balik. Benda ni mudah. Nak tak nak ya. Yang penting Allah Ta'ala aja. Dengan harta kita jangan lukis. Dengan harta kita ada hak orang lain yang kita kena bantu dan tolong. Bukan sekadar zakat, tetapi dalam bentuk yang sebegini yang mesti kita hulurkan. Baik. Lalu Allah tutup ayat, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Lalu kata Allah, apa-apa saja yang kamu buat min khairin,
daripada kebaikan itu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah dia maha mengetahui. Maknanya kata ulama, bukan sekadar golongan ni saja, apa saja kebaikan yang kita buat. Walau melemparkan duri daripada jalan, zaman Nabi duri lah, zaman kita kut batu ke kayu ke melintang tengah jalan, ambil kita lempar ke tepi. Apa saja kebaikan yang kita buat, fa innallaha bihi alim, Allah kata aku tahu. Maka jangan berhenti buat baik, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, kerana Allah akan membalasnya. Allah maha mengetahui. Kalau tak dicatat oleh Raqib pun, Raqib catat hak baik, Atid catat hak tak elok. Kalau Raqib tak catat pun, Allah tahu tak? Tahu. Kerana dia Tuhan, zat yang maha mengetahui. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah ayat 215 yang kita bahas pada malam ini, berhubung dengan pertanyaan seorang sahabat bernama Amru bin Jamuh yang risau harta dia banyak, dia orang kaya, lalu dia tanya Nabi, nak buat ke mana harta aku ni, nak bagi siapa? Maka turunlah ayat ini 215, lalu Allah letak garis panduan, hartamu ialah wa ma anfaqtum min khairin falil walidain, kedua ibu dan ayah kamu, seringlah beri wang kepada ibu dan ayah, walaupun ada pandangan kalau mak ayah kaya tak bagi pun tak apa, tapi apalah salah kita bagi sebab mak ayah kita. Lantaklah dia nak kata apa, mak ada duit dah, tak bagi. Walaupun rumah sewa dia 20 ke pekelantak, yang penting kita bagi. Falil walidain wal aqrabin, kaum kerabat, kakak, adik-beradik susah, bukan semua senang. Tolong takat mana kita mampu. Anak dia ramai nak sekolah dan sebagainya. 2. 3. Wal yatama, anak-anak yatim belum balik, kehilangan ayah atau ibu atau dua-duanya. Maka Nabi ajar, saya ulang balik, nak lembut hati, nak tunaikan hajat oleh Allah. Nabi kata, irhamil yatim, kasihanilah anak yatim, wamsah ra'sahu, kalau jumpa usap kepalanya. Dan yang ketiga, wa it'amhu wa min ta'amik, belilah mereka makan macam mana kamu makan. Nak yatim. Wal yatama wal masakin, dan tentulah yang keempat orang miskin yang kita tolong. Dan yang kelima wabnis sabil, ibnu sabil, orang yang putus bekalan ketika musafir. Tentulah susah suasana dia kan, dia musafir, tiba-tiba putus bekalan, duit habis ke, wallet dia hilang ke apa ke, minyak kereta habis, duit tak ada. Hai, susah tuan-tuan. Maka bawa diri kita ke dalam dia. Apa jadi kalau aku di tempat dia? Itulah yang diajar oleh Imam Ghazali, dan itulah ajaran Islam yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Al-ayah, insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang, ayat 216 insya-Allah.